Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So video kali ni cikgu buat sebab video yang tadi tu yang awak tengok dia ada masalah sikit kan. Cikgu punya PowerPoint saja yang dia nampak. Lepas tu cikgu buka Google, buka YouTube, semua dia tak recording. So kali ni cikgu nak tunjuk ke awak apa yang tersangkut pada kelas pagi tadi yang awak tengok tu. So ada dua jenis pertumbuhan yang berlaku pada tumbuhan specifically untuk bab 1 biologi kita belajar hanya tentang tumbuh-tumbuhan sahaja. Okey, jenis pertumbuhan ada dua. Yang pertama adalah pertumbuhan primer dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Ada perbezaan. Awak tengok kat sini baik-baik. Pertumbuhan primer berlaku pada bahagian pucuk dan juga pada bahagian akar. Berlaku pada bahagian dua bahagian itulah, akar dan juga pucuk. Kenapa dia berlaku pada bahagian dua ni? Sebab pertumbuhan primer dia melibatkan meristem apex, iaitu bahagian sel tumbuhan yang sedang giat membahagi melalui proses mitosis. Jadi sel meristem apex terdapat pada bahagian pucuk dan juga pada bahagian hujung akar tumbuh-tumbuhan. Jadi dekat sinilah dia akan melakukan pertumbuhan primer, iaitu memanjang ke bahagian bawah. Akar akan pergi mencengkam tanah di bahagian bawah tanah, manakala pucuk pokok tumbuh-tumbuhan pula akan pergi ke bahagian atas untuk mencari cahaya. So senang cerita, pertumbuhan primer ni adalah pertumbuhan dalam bentuk menegak. Dia naik ke atas dan dia turun ke bawah. Dia berbeza dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan secara melintang. Daripada segi pertambahan saiz tisu xylem dan juga phloem dalam tisu vaskular bundle tu, dalam bekas tisu vaskular terdapatnya phloem dan xylem, dan jika dia membesar saban tahun, maka dia akan menyebabkan batang pokok tu besar. Tetapi besarnya batang pokok tu adalah secara melintang. Yang itu kita panggil dia sebagai pertumbuhan sekunder, sebab dia besar melintang. Sebab pokok apa yang melakukan pertumbuhan sekunder, biasanya kita akan tengok pokok tu mesti mempunyai batang dia berkayu dan juga besar. So dia mesti buat pertumbuhan sekunder. So ini cikgu tunjuk video yang cikgu tak dapat tunjuk dekat awak pagi tadi. Okey, ni dia. So kita tengok contoh pertumbuhan biji benih kacang daripada awal pencambahan biji benih sehinggalah pucuk tu muncul. So awak tengok baik-baik. So kalau awak tengok dekat sini, ini biji benih kacang. Apa yang berlaku? Radikal pada bahagian dalam biji benih itu terkeluar dan membentuk akar. Akar akan sentiasa pergi ke bawah dengan tujuan untuk mencari air. Kalau awak tengok kat sini, akar ni sentiasa pergi ke bawah. Disebabkan apa? Disebabkan ini adalah pertumbuhan primer, pertumbuhan secara menegak ke bawah dan ke atas. Ke atas sekejap lagi. Tapi macam mana tumbuh-tumbuhan ni boleh mendapat tenaga untuk melakukan mitosis, untuk menyebabkan akarnya menjadi semakin panjang? Sebab dia mendapat tenaga daripada cotyledon yang terkandung di dalam biji benih ataupun sumber makanan lah cotyledon ni. Sebelum menunggu kewujudan daun. Selepas itu barulah tugas supply makanan ni diambil alih oleh daun. Sebab daun dia boleh buat fotosintesis. Tetapi sebelum tu dia bergantung penuh kepada cotyledon, sumber makanan bagi pencambahan biji benih. Okey, awak tengok dekat sini ni akar dia semakin banyak. Okey, apakah akar yang tumbuh di bahagian atas ni? Nampak ada akar melintang ke kanan, melintang ke kiri. Ini kita panggil sebagai rambut, rambut akar. Sebab pada ini kita ada 3 zon pemanjangan, 3 zon pembesaran lah bagi tumbuh-tumbuhan. Dekat bahagian akar dia ada 3 zon. Awak kena ingat, zon yang pertama adalah zon pembahagian, iaitu di meristem apex dekat hujung akar, kat bahagian sini awak tengok mouse. Lepas tu zon yang kedua di tengah-tengah ni, ini dipanggil zon pemanjangan. Sebab dia masih melakukan mitosis dan sel tumbuh-tumbuhan tu tadi
dia sudah memanjang disebabkan oleh vakuolnya sudah penuh dengan kandungan air. Dan pada bahagian yang ketiga, yang awak nampak ada rambut akar ni, yang tengok mouse cikgu, ini dipanggil bahagian pembezaan sel. Disebabkan sel tumbuhan tu sudah tidak berbentuk empat segi tepat seperti mana yang awak selalu lukis, yang awak selalu perhatikan, sel tumbuhan bentuknya adalah empat segi tepat. Tetapi pada peringkat bahagian pembezaan sel, sel tumbuhan tadi bentuk dia dah berubah untuk melakukan fungsi-fungsi yang khusus. Fungsi-fungsi yang khusus tu termasuklah akar, termasuklah pembentukan xylem, pembentukan phloem. Ada kat sini lah berlaku xylem dan phloem ada dekat sini. Dia ada dekat sini. Sebab apa? Sebab kat sini lah tisu tumbuhan tadi dia dah membentuk sel yang khusus. Dia dah membentuk xylem dan dia dah membentuk phloem. Xylem bentuk dia macam batang pipe. Phloem pula, phloem bentuk dia macam satu tube yang kecil di bahagian tengah. Dia macam bentuk jam pasir. Kalau awak tengok bentuk jam pasir dekat bahagian tengah kecil. Itulah bentuk bagi phloem. So awak tengok balik video ni. Okey, sekarang awak tengok biji benih tu dia dah mula nak buat dia punya daun. Yang ini dia tumbuh menegak. So ini yang kita panggil sebagai pertumbuhan primer. Selepas 8 hari, okey, daun dah terbentuk. Apabila daun dah terbentuk, fotosintesis sudah berlaku. Maka kat sini cotyledon sudah tidak berfungsi. Sebab pokok ni dia boleh buat makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Selepas 11 hari, pokok ni makin besar. Tetapi besarnya pokok ni adalah menegak sahaja. Batang dia tidak terlalu besar, tetapi dia naik tinggi, makin lama makin tinggi. Sebab ini pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer berlaku dekat pokok-pokok yang kecil macam ni lah. Pokok kacang, pokok tauge, sawi, kangkung, apa-apa lagi, bayam. Pokok-pokok sayur-sayur yang mempunyai batang yang lembut lah. Tidak mempunyai batang yang keras. Sebab kalau dia mempunyai batang yang keras, dia pasti membuat pertumbuhan secara sekunder. Ini pertumbuhan primer sahaja. Okey, so lepas 19 hari, pelbagai cabang telah terbentuk lah. Ini menunjukkan pokok ni makin lama makin besar. Itu yang cikgu nak tunjuk pada awak lah. Akar dia pula macam mana? Akar dia pula semakin lama semakin membesar. Pergi ke bahagian makin lama makin dalam tanah. Sebab apa makin lama makin dalam tanah? Untuk mencari sumber-sumber air dan menguatkan lagi sokongan pokok ini di dalam tanah. Sebab jisim pokok semakin bertambah, untuk menguatkan lagi sokongan mekanikal dia kena mencengkam jauh ke dalam tanah. Okey, ini yang dimasukkan dengan pertumbuhan primer. So, apa pula pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan secara melintang yang disebabkan oleh peningkatan saiz xylem dan saiz phloem. Jumlah xylem dan jumlah phloem. Jika meningkatnya dua struktur tu, maka besarlah batang pokok ni tadi. Okey, kita tengok video ni pula. Yang ini tentang pertumbuhan sekunder. This sapling has elongated through primary growth at root. Cikgu pelankan sound dia sikit. Okey. Okey, ini yang cikgu suruh awak buat minggu lepas. Pergi cari satu batang pokok, kemudian potong gelang batang pokok tu. Sebenarnya yang awak potong tu adalah phloem kan. Okey, awak tengok gambar pada video ni. Ini adalah gambar dia punya keratan rentas secara melintang. So, awak tengok baik-baik. So, ini batang dia lah. Kalau kita tengok dalam batang dia. Okey, dekat sini cikgu pause dulu. Yang awak nampak yang warna merah ni adalah phloem. Yang warna biru ni adalah xylem. Jika awak buang phloem, maka awak buang salur makanan. Maka makanan tidak dapat dihantar ke bahagian tumbuh-tumbuhan yang lain. Seperti akar, batang pokok di bahagian bawah dan sebagainya lah. Vascular cambium pula. Vascular cambium adalah satu garisan yang memisahkan xylem dan phloem. Tahu kena ingat. Itu yang dimasukkan dengan vascular cambium. Tetapi bila cikgu sebut bekas vaskular. Apakah itu bekas vaskular? Bekas vaskular ada 3. Dia mengandungi 3 struktur. Yang pertama adalah phloem, vascular cambium dan ketiga adalah xylem. Itu yang kita panggil sebagai vaskular. Vaskular, bekas vaskular. So kena ingat term tu, bekas vaskular. Bekas vaskular ni dia seperti satu batang pipe yang besar. Di dalam batang pipe yang besar ada 2 lagi batang pipe.
iaitu pipe xylem dan pipe phloem. So awak tengok balik video ni, sound dia cikgu mute kan lah supaya cikgu dapat explain, video dapat berjalan. Okey, awak nampak kat sini jumlah phloem dan jumlah xylem tu dah bertambah. Yang garisan warna hitam ni adalah vascular cambium yang tadi, yang memisahkan phloem dan xylem. Tetapi yang warna pink ni tadi adalah phloem yang asal, yang awal-awal. Yang biru yang mouse cikgu tunjuk sekarang ni adalah xylem yang xylem yang awal, xylem yang awal. So apa yang berlaku dekat sini, awak tengok kat luar ni adalah phloem. Phloem yang baru dibentuk akan dipanggil phloem secunda. Phloem secunda dia akan menjauhi cambium. Maksudnya phloem yang baru sahaja dibentuk akan berada di bahagian di sini, di bahagian sebelah cambium ni tadi. Okey, kalau awak tengok yang dekat xylem ni pula, xylem yang baru dibentuk akan berada di sebelah cambium, di sebelah cambium. Dan xylem yang asal, yang lama, akan berada di pusat batang pokok tu tadi. Dia akan menjauhi cambium tu tadi. So kita tengok ada berbeza dari segi warna. Kita akan tengok lagi video ni. Okey. Daripada sini nampak lebih jelas kan? Okey. Okey, awak nampak tu? Okey. So nampak kat sini adalah vascular cambium yang memisahkan xylem dan phloem. Apabila xylem dia membesar, dia membentuk xylem yang kedua yang dipanggil secondary xylem, xylem secunda. Tetapi mana xylem yang awal tadi? Xylem primer kat mana? Dia telah ditolak ke tengah-tengah pusat batang pokok. Kalau awak tengok cikgu awalkan tadi, ini yang warna biru pekat ni adalah xylem primer, xylem yang pertama. Tetapi bila dia membentuk xylem secunda, xylem yang primer tu akan pergi ke tengah pokok, dan xylem yang secunda ni akan terbentuk lah. Dia akan duduk bersebelahan dengan vascular cambium. Okey. So nampak ni kan batang pokok dia kan. So dekat sini saintis dia boleh menentukan usia sesuatu pokok dengan melihat berapakah jumlah gelung yang sudah terbentuk. Contoh kaedah yang digunakan, kalau awak tengok dekat sini, setiap gelung ni dia mewakili 1 tahun lah. Sebab dalam 1 tahun tu pasti xylem tu dia akan membentuk lagi satu xylem. Sebab ada satu musim yang sesuai, maka xylem tu akan menjadi besar. Contohnya awak boleh tengok, nanti cikgu akan tunjuk lah. Okey. So kalau awak ada soalan, awak boleh tinggalkan soalan awak dekat komen bahagian komen kat bawah. So awak boleh tengok, nanti cikgu akan cuba jawab. Kalau tak faham juga boleh WhatsApp cikgu pun cikgu boleh jawab. Okey, kat sini cuba tengok gambar ni. Ini adalah gambar bagaimana saintis menentukan usia sesuatu pokok. Satu gelung itu bermaksud 1 tahun. Satu gelung ni bermaksud satu xylem. Xylem primer. Ni adalah xylem secunda nombor 2. Ingat, xylem primer yang awal mesti ada di tengah-tengah pusat batang pokok. Dia akan ditolak jauh ke dalam. Sebab tu warna dia gelap sikit sebab dia sangat padat. Dia mampat. Okey, jadi kat sini adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12. Maksudnya batang pokok yang ada depan awak gambar ni sekarang berkemungkinan berusia 12 tahun. Tapi awak tengok pada tahun ke-7, pada tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, batang xylem dia semua besar-besar. Tapi kalau awak tengok batang pada tahun yang ke-6 nak ke-7, 6 ke 7 ni saiz diameter dia macam kecil sikit. Kenapa? Cuba fikir. Sebab mungkin pada tahun tersebut berlakunya kemarau yang sangat panjang. Ni iklan ni. Tak senonoh gambar iklan ni. Okey, berlaku kemarau yang sangat panjang yang menyebabkan xylem tadi tidak membesar dengan baik. Dia tidak membahagi dengan saiz yang lebih besar.
Sebab dia kena bentuk xylem yang kecil. Musim panas, xylem mengangkut air. Kalau awak buat xylem besar, maka air akan diangkut dan hilang lebih banyak. Jadi sebab tu pokok dia akan buat xylem kecil bila musim panas. Jadi kita boleh tahu apa yang telah dilalui oleh pokok ni dengan tengok dia punya gelang. Pada tahun ke-7 usia pokok ni, kawasan ni mesti sedang mengalami musim panas. Pada tahun ke-7 kehidupan pokok ni lah. Macam tu kalau kita nak jelaskan. Okey. Ini yang cikgu nak bagi tahu awak tadi. Cikgu dah jelaskan dalam sesi video yang kedua cikgu ni. Yang pertama tadi adalah tumbesaran primer, yang sekarang ni adalah tumbesaran sekunder. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk kat awak assignment yang awak perlu buat. Assignment yang awak perlu buat, awak perlu pergi ke buku teks. Awak perlu pergi ke buku teks awak. Cikgu buka buku teks silap. Okey, tengok dalam buku teks awak, assignment yang awak perlu buat. Ini pun tak ada dalam video pertama tadi. Entah macam mana dia boleh hilang. Tapi tak apa. Cikgu buat lagi sekali video ni. So, cikgu nak awak buat eksperimen 1.2. Eksperimen ni mudah je sebab dia ada kaitan dengan awak lah. So, cikgu nak awak buat. Awak tengok eksperimen 1.2. Ni 1.1 kan? 1.1 susah sikit untuk buat kat rumah. 1.2 ni macam senang. Okey, 1.2. Cikgu zoom sikit. Bagi 100. Zoom lagi. Okey, ini adalah dalam buku teks. Cari dalam buku teks. Buku teks cikgu dah bagi. Yang digital punya pun boleh. Yang dalam bentuk Anyflip pun cikgu dah bagi. So, awak buka tengok sendiri. Pada eksperimen 1.2. Awak pergi cari 2 batang pokok. Tapi dia nak 5 anak pokok jagung yang sama jenis dan saiz. Sama jenis dan saiz. Tapi cikgu nak awak dapat 2 batang pokok pun dah okey. Awak cari 2 batang pokok. Pokok, anak pokok tau. Anak pokok. Yang ini nanti awak cuba WhatsApp dengan cikgu. Kalau awak tak dapat anak pokok tu, cikgu pergi post anak pokok tu kat awak. Macam tu sekali lah kalau awak susah sangat nak cari anak pokok ni. Anak pokok ni tak susah je. Pergi keluar daripada rumah awak tu, pergi jalan-jalan, jumpa anak pokok, ambil. Kalau tak ada, pergi lah kedai-kedai pokok dijual. Anak pokok limau kasturi ke, cari pokok jagung ke. Yang penting anak pokok. Dia tak anak pokok yang besar sangat. Pokok yang kecil je. Anak pokok yang kecil. Tak kisah apa pun, kalau awak pergi kedai nursery, kedai yang jual pokok-pokok tu, dia ada jual pokok-pokok yang kecil. Awak beli 2. Awak beli 2 Awak beli 2. Tengok sini, awak beli 2. Lepas tu, satu pokok tu awak dedahkan dia kepada muzik klasik. Muzik klasik ni lagu-lagu yang slow lah, balada. Ketika pagi dan waktu petang. Lagi satu pokok tu dedahkan dia dengan muzik yang heavy metal. Heavy metal. Ini semua ada dalam buku teks Eksperimen ni bukan cikgu buat-buat. Dia memang macam ni. Sebab sekarang dia dah zaman kebat, dah zaman awak kena explore sains tu. Awak dengar je macam kelakar. Betul ke ada kesan kalau muzik tu pada pokok kita? Cikgu pun tak tahu. Awak cuba buat. Cikgu akan buat juga. Awak buat juga. Jadi kalau cikgu boleh buat, awak pun mesti boleh buat. Muzik ni ada heavy metal ni, cikgu rasa ni mungkin Iman boleh buat, tak ada masalah. Dia yang selalu main dia punya gitar tu kan. Jadi bila awak nak buat muzik main gitar tu, letak sekali anak pokok tu kat sebelah. Nampak tak? Jadi eksperimen awak belajar, masa awak buat awak punya kehidupan seharian pun awak boleh buat eksperimen ni.
Tengah-tengah awak buat video main gitar, letak sekali anak pokok kat sebelah. So jangan anggap ni sebagai masalah lah. Sebab mudah je ni. Cari anak pokok takkan susah kan. Nanti kalau ada masalah, contact cikgu je. Okey, yang ini cikgu bagi tempoh nak buat benda ni lama. Tapi cikgu nak gambar yang awak dah buat, yang awak dah ada anak pokok je. Gambar tu cikgu nak minggu ni. Tapi hasil eksperimen ni awak kena update setiap minggu satu kali. Setiap minggu satu kali. Update dekat WhatsApp atau Teams. Selama sebulan untuk eksperimen ni. Tempoh masa dah sebulan. So start daripada minggu ni awak kena update pada cikgu anak pokok awak tu. Setiap minggu satu kali update pada cikgu. So itu yang dimasukkan dengan eksperimen ni 1.2. Nanti awak baca dalam buku teks. Okey, itu sahaja. Yang lain semua cikgu dah bagi pada video yang pertama. Video yang kedua ni hanya sebab berlaku ada kerosakan teknikal sikit lah video pertama. So awak tak dapat nak tengok bahagian explanation yang tadi tu. Jadi sekarang cikgu dah explain baik pada awak tak faham, boleh tanya pada cikgu, letak kat komen, type kat WhatsApp, whatever, apa benda semua awak boleh tanya kat cikgu. Assignment pun cikgu dah bagi, feedback kena ada. Assignment yang pertama, potong gelang pokok pun Iman seorang yang buat. Yang lagi 3 tak ada apa-apa feedback daripada awak. Tak susah pun, cari batang pokok. Takkan PKP tu awak keluarlah sekejap. Awak keluar cari batang pokok mana-mana. Jangan cari yang besar-besar gajah. Cari yang standard je. Besar lengan, besar 3 jari punya diameter pun dah settle. Awak kikis kat tepi batang pokok tu. Ambil gambar, tunjuk pada cikgu. Lagi sebulan, awak pun dapat tengok kesan dia daripada pokok tu. Lepas potong, jangan awak buang pokok tu. Simpan, siram air macam biasa. Lepas tu, lagi sebulan baru kita nampak kesan dia. Apa jadi kalau kita buang flowerworm dia? Itu yang cikgu nak awak belajar. Tak guna cikgu tunjuk-tunjuk video macam ni. Awak tu kena buat aktiviti. Setakat tengok cikgu ajar je kat YouTube lambat video PDP ni. Awak kena buat sekali aktiviti. Hantar awak punya aktiviti tu pada cikgu. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.